sekarang ni cepat sangat teknologi dia berkembang dan ada banyak kesilapan yang saya telah lalui dan kos dia terlalu tinggi pada saya. Sebagai contoh, korang perasan ataupun tak, teknologi video ataupun kamera ni terlampau cepat sehinggakan macam-macam lens keluar setiap tahun pun ada macam-macam kamera. Cerita saya bermula daripada terjebaknya saya beli iPhone 13 Pro 512 warna hijau. Sebab apa tahu? Saya mula-mula beli benda tu dengan sebab ataupun dengan alasannya adalah untuk saya buat konten. Ketika tu tahun sekitar 2000, tak ingat saya 2022 ke 23 macam tu. 2021. Inilah dia. So saya beli ni bersebab saya nak buat konten. Sebab di tahun 2022 dan ke atas ni, hidup kita berada dalam hidup yang konten. Kalau siapa tak buat konten, dia jadi pelik tau. Sebab dunia dah berubah. Kalau dulu mungkin penulisan, kalau sekarang semuanya dalam bentuk video. Jadi saya pun beli model 512 semata-mata nak buat konten. Walhal bukan itu yang menyebabkan faktor utama sebuah konten tu berjaya. Okey. Lepas tu kemudian saya terjebak pula. Saya beli sebuah kamera APS-C, kamera ZV-E10 berwarna putih. Tetap juga saya tak berjaya untuk buat sebuah konten yang memikat penonton. Jadi saya tertanya-tanya, apa sebenarnya rahsia ataupun resipi? Selepas daripada tu tak habis. Daripada ZV-E10 saya pakai sekejap je, dalam 4 bulan saya terus upgrade kepada full frame A7 series. Lepas daripada tu saya upgrade, saya beli lens 23 medium 24 kan, medium shot. Lepas tu beli pula yang 50mm. Lepas tu up until this time, sampai waktu ni saya masih lagi scrolling. Waalaikumsalam bang. Masih lagi scrolling mencari lens yang sesuai. Saya tengah ada deal untuk mencari wide shot punya kamera. Yang mana bila sampai satu tahap ni saya tersedar, bukan gear yang matters, bukan accessories yang matters. Dan saya keep scrolling mencari aksesori pula. Saya beli gimbal, saya cari gimbal pula. Lepas tu dengan lampu dia, dengan apa dia. So bila saya ternampak sebuah video, sebenarnya benda ni dah saya banyak kali tengok, tapi mungkin kesedaran tu belum sampai. Yang mana ada sebuah resepi ataupun rahsia yang mana konten tu boleh berjaya. Okey, semua orang ingat dengan gears, dengan aksesoris, dia mampu menghasilkan sebuah konten yang berkualiti. Tapi tak semudah yang macam korang sangka. Jika sekiranya korang pun ada unlimited budget, belum tentu dia menjamin sebuah konten tu adalah sebuah konten yang berjaya convert ataupun berjaya menarik tumpuan penonton. Jadi sebuah video daripada John apa tak ingat kan, tapi daripada channel Be More, Do More and something lah, tak ingat lah. Video tu berbunyi yang mana bukan gear yang matters sebenarnya. Gear ni dia membantu, betul, dia membantu, tapi tidaklah sepenuhnya. Dia hanya 10% saja. Jadi apa yang sebenarnya menjadi punca ataupun menjadi faktor yang terbesar untuk sesuatu konten tu berhasil dan berkesan? Sebenarnya di sebalik sebuah video ataupun konten yang berjaya tu adalah storytelling. Memang biasa dengar diorang cakap, tapi baru-baru tu je yang saya take into consideration. Sebab bila saya dah lalu experience tu kan, dengan telefon ni, sebelum saya pakai iPhone 13 tu, saya pakai iPhone 12. Semuanya berhajat macam tu, tapi tak kesampaian. Itulah. Jadi bila kita dah experience, baru kita nak ambil consideration. So dah banyak kos yang terpaksa, yang terlibat lah.
Jadi untuk orang-orang yang baru sahaja bergiat dalam nak buat konten ni kan, mahirkan storytelling tu. Sebab storytelling itulah yang menyebabkan penonton rasa macam rasa terpukau dengan ceritanya, rasa terbuai oleh ceritanya, mengasyikkan. Memang susah, memang sakit orang-orang milenial seperti saya kan, yang hidup di zaman gadget ni kan. Kita memang terlalu into that gadget. Kita rasa gadget tu adalah yang benda yang membuatkan faktor utama untuk terhasilnya sebuah konten yang bagus. Memang tak boleh dinafikan. Lagi-lagi saya ni adalah seorang yang technical wise. Saya memang into that. Saya enthusiast kepada teknologi dan juga technical parts. So kita rasa itulah punca dia yang boleh membantu kita menaikkan kualiti sebuah konten tu. Tapi tak sebenarnya. Bagaimana teruknya waktu tu adalah sehinggakan selepas saya beli kamera, selepas saya upgrade iPhone semua, masih tak cukup-cukup lagi, masih tak mampu motivate diri saya, masih tak mampu menggerakkan untuk penghasilan sebuah konten tu. Sebab masih muda. Banyak faktor lah. Antaranya sebab masih muda. Lepas tu masih mencuba exploring. Tak salah, tetapi kos tu terlalu tinggi untuk kita absorb, consider. Kalau sekiranya korang boleh adapt, tak ada masalah. So macam mana solution dia? Kalau dalam cerita-cerita Hollywood ataupun blockbuster punya cerita kan, kita tak kisah pun pasal pergerakan yang macam raw macam tu. Lepas tu kita tak kisah pun pasal gambar yang tak berapa nak sharp. Lepas tu colour dia kan, memang kita tak kisah. Tapi kenapa kita masih lagi rasa video cerita tu adalah cerita yang blockbuster, yang quality, yang betul-betul rasa macam best betul cerita ni. Jalan cerita. So, macam mana kita nak improve? First, dalam semua aspek yang saya dah lalui, walaupun gadget ataupun gears not matter much lah, tapi ada satu benda yang korang betul-betul kena bagi perhatian. Sounds ataupun mikrofon. Kalau gambar tak clear, sekalipun blur, bergegar-gegar ke, tapi suara clear, maklumat, message dapat disampaikan, kita boleh dapat attention untuk audience tu. Kita dapat grab dia attention. Nombor satu. Nombor dua, improve saya punya storytelling. Storytelling dari segi storyboard lah. Kita tengok orang lain semua macam buat video secara bersahaja. Saya pernah je tengok orang buat vlog kan, macam Whatnot kan. Dia menjadi antara banyaklah aspek dia. Tapi saya yakin behind that scene, dia ada satu rough scripting ataupun ideas, strategi untuk buat benda tu. Dia tak ada sekarang pergi merembo pergi, lepas tu record, tiba-tiba dia jadi impactful, video yang impactful. Saya yakin belakang tu dia punya behind that scenes mesti ada orang yang rangkakan cerita dia. Tapi kalau betul-betul dia tak ada rangka, saya memang respect lah. In fact, siapa lain-lain pun samalah, YouTuber lain kan, semua akan ada rangka, walaupun sekalipun kita nampak macam spontaneous. Okay. Yang ketiga, lighting. Sebagus mana pun korang punya kamera, korang punya telefon, kalau lighting tak bagus, memang akan menjadi masalah kepada video. Belilah A7 R5 sekalipun, Blackmagic sekalipun, Red Komodo sekalipun, tetap juga akan menjadi masalah jika korang tak ada lighting yang cukupi. Kalau nak senang, shoot dekat luar macam ni, memang senang. Saya punya pengalaman, saya pernah bawa gimbal, lepas tu satu kamera, 2 types of microphones yang high quality dengan biasa, dan 2 lens. So bila kita dapat satu scene kan, bila kita nampak satu scene tu, saya akan pilih yang mana, lens yang mana. Lepas tu
nak gimbal macam mana, shot macam mana. So dah terlalu lambat. So kalau korang nak bermula, korang boleh juga bermula dengan telefon je, senang. Saya ada dengar satu konten daripada Saiful Nang, kita punya Sifu travel punya konten kan. Katanya macam tu. Tak salah pun nak dapatkan footage daripada telefon. Sekarang telefon dah sangat high quality, tetapi jangan compromise daripada mikrofon. Tapi kalau mikrofon telefon tu sangat bagus, tak ada masalah. Dan saya dapat pecahkan satu mindset yang mana kalau korang ada banyak gears yang bagus, option yang banyak, memang korang ada possibility untuk hasilkan konten yang bagus, yang baik, kualiti yang bagus. Tetapi mindset yang best lagi adalah dengan sebuah limitation, korang lebih banyak dapat hasilkan karya yang lebih kreatif. Dengan apa yang ada, grab your camera body, lens, wide lens dan juga tripod, dia dapat menghasilkan sebuah, korang boleh ada masa dan ada ruang untuk rangka cerita untuk dalam scene tersebut. Tetapi kita tak boleh sangkal kalau gears yang banyak menghasilkan konten yang kualiti. Namun begitu, kadang-kadang dengan banyaknya gears dan option ni, kita boleh hanyut dan lemas sampai tak boleh nak buat cerita yang baik. So apa plan saya untuk improve benda ni semua? Sebab orang macam saya ni sangat mudah untuk jatuh dalam situasi ataupun perangkap gadget-gadget, sebab kita terlalu fokus kepada spek, dia punya 10-bit, 422, lepas tu macam-macam jenis quality video lah kan. So this time saya akan fokuskan kepada kurangkan gears untuk bawa satu body. Nombor satu, saya akan bawa gears satu body, satu wide lens dan satu sahaja mikrofon, kemudian satu tripod yang mudah dibawa. Saya tak akan bawa lagi dah tripod besar ataupun gimbal, unless benda tu saya perlukan shot yang very smooth. Tu mungkin saya buat dalam bilik sajalah, dalam studio saja. Nombor 2, saya akan cuba untuk improve lighting. Lighting ni sangat penting sebab apa tahu? Walaupun body korang amat baik, tetapi lighting tak bagus, korang tak dapat satu video yang baik lah. Jadi video yang baik maksudnya kurang noise, lepas tu mood dia, kita nak sampaikan emotion tu tak sampai. So lighting adalah sangat bagus. Tapi nak senang macam saya, kalau kat luar just pakai natural light lah. So itu saja. Cuma yang ketiga adalah composition. Walaupun kita ada kamera yang baik, tetapi kita tak pandai nak anglekan lighting tu dengan baik, so dia gagal juga untuk dapatkan emotion tu. Contoh kita nak bawakan emotion yang sedih ataupun emotion yang slow kan, tetapi kita tak dapat composition yang baik, so gagal. So nombor 4 adalah saya akan improve dari segi pre-planning dan storyboard. This adalah 4 benda yang saya akan cuba improve. Dan kalau korang pun trap juga dalam masalah gears ataupun gadget macam ni, saya rasa kita boleh cuba move on kepada satu benda yang lebih menarik, dan kita cuba sampaikan emosi, kita cuba sampaikan dia punya message, dan kita cuba sampaikan dia punya story yang baik. Saya buat video ni adalah untuk diri saya sendiri, supaya saya dapat improve dan getting better, dan memberi fokus kepada audien, bukan lagi kepuasan saya untuk dapatkan gadget itu, supaya saya boleh deliver sesuatu yang lebih
baik penceritaan, jalan penceritaan dia, supaya penonton, audience lebih puas hati tengok. Jadi terima kasih kerana menonton. Apa pendapat korang? Jangan lupa like dan juga subscribe untuk tengok apa yang akan jadi dalam konten-konten selepas ini. Dan kepada kawan-kawan content creator yang masih lagi mencari traction, belum dapat traction lagi, jom sama-sama kita. Sebab kita market Malaysia ni menggunakan bahasa ni tak besar. Bahasa ni ada di 2 negara dan tak banyak sangat orang faham. So why not kita sama-sama untuk dapatkan input, kongsi dan improve kita punya video storytelling. Kita jumpa dalam next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.